Syahadah 2023. Persis Masjid Agong di Demak, Jawa Tengah. Itu yang acap kali disebut apabila mata diajak menghayati keindahan Masjid Kampung Laut yang berusia 400 tahun ini. Setiap sudut membawa cerita keringat tukang kayu abad ke-14 dalam menyebarkan dakwah. Larut dimakan usia, namun kekal kukuh tanpa paku. Hanya tanggam pasak menjadi simbolik kepada kekuatan Islam di tanah Melayu. Inilah ciri-ciri Islamik yang uniklah di era Nusantara, di mana perkembangan Islam telah bermula di waktu itulah. Masjid Lama Kampung Laut yang berusia 400 tahun merupakan antara masjid tertua di Asia Tenggara, di mana sejarahnya banyak berkait rapat dengan penyebaran dakwah di rantau ini. Para pendakwah Islam dari Champa telah berlayar ke Kepulauan Jawa untuk berdagang dan berdakwah, dan negeri Kelantan adalah salah satu tempat persinggahan mereka. Dari situlah sejarah bermulanya Kampung Laut sebagai tempat pengajian dan penyebaran Islam yang terkenal di Kepulauan Melayu. Berbeza dengan cerita lisan penduduk setempat, katanya Masjid Kampung Laut dibina oleh pendakwah Islam dari Kerajaan Demak. Menurut Imam Hasan, anak jati Kampung Pulau Gajah, Pengkalan Cepa, Masjid Kampung Laut mempunyai kaitan rapat dengan pendakwah Jawa yang singgah di Kelantan semasa dalam perjalanan ke Champa. Meskipun tiada bukti kukuh, tetapi Imam Hasan membesar dengan cerita bahawa Masjid Kampung Laut adalah rehlah pendakwah dari susur galur generasi ulama Wali Songo. Wali Songo ni, dia Wali Sembilan orang. Kemudian ni anak kepada Syed Hussein Al-Kubra namanya. Syed Hussein Al-Kubra dia datang ke Kampung Laut lebih kurang tahun 1260. Kemudian untuk mengembangkan Islam. Sebagai pewaris kepada jurai keturunan Syed Hussein Jamadil Kubra, Imam Hasan yakin ayahanda tokoh agung Syed Hussein disemadikan di negeri Cik Siti Wan Kembang. Syed Jamadil Kubra ni dia berasal daripada Champa, Kamboja. Jadi dia datang di Kampung Laut tu dan dia carilah bersama orang-orang dia yang terdiri daripada 9 orang wali-wali Songo. Kerana kumpulan wali Songo dan ketua dia iaitu Syed Jamadil Kubra tadi, ialah bila dia buat masjid situ, sudah tentunya dia dah membuat kelas pengajian agama untuk anak-anak tempatan di situ. Dan di samping-samping penceramah-penceramah yang lain lah, di samping kumpulan 9 orang wali Songo itu. Biarpun ragu masih berlagu, namun wajah tulus berusia 80 tahun ini masih berharap ada usaha menjernihkan fakta sebelum dirinya pulang ke kampung abadi. Tiada apa yang boleh disanggah tentang kekuatan rohaniah tukang terdahulu. Setiap cetusan dizahirkan syarat dengan falsafah ketuhanan. Lihatlah bumbung bersegi 3 bertingkat menirus ke atas. Ia dibina sedemikian sebagai lambang hubungan manusia dengan pencipta, menerusi syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Salah satu perkara yang kita dapati dan kita kagum ialah kehalusan seni yang telah digunakan terutamanya di dalam pembinaan elemen-elemen dekoratif masjid ini. Seumpamanya dalam pembinaan siku keluang,
Ada ukiran-ukiran kayu yang begitu teliti yang kita telah dapati, dan juga di dalam pembinaan mimbar jadi ukiran kayu ni kita dapati hasil seninya begitu halus. Pada setengah ukiran ni kita terpaksa baikilah sebab keadaannya ada pecah, ada yang merekah, tetapi bila kita membuat itu kita dapati bahawa kerja ini memang dijalankan oleh pengukir yang pakar lah. Mimbar yang memberi maksud Allah Maha Esa memiliki seluruh alam ini diterjemah oleh pandai ukir dengan teknik ukiran tembus dan timbul bersilat melalui motif sayur bayur bersulam bunga ketumbit dan daun kerak nasi ditata rias tanpa ada awal dan penghujung. Ini menceritakan betapa tingginya ilmu agama yang dimiliki oleh pengukir terdahulu kerana mampu mengupas sifat 20 dalam karyanya sebagai mengingatkan semua bahawa Allah bersifat Al-Qadim yang tiada permulaan dan tiada yang menjadikannya. Tidak seperti makhluk lain yang berubah 3 hari selepas itu, Sumamah memeluk agama Islam kerana terpaut dengan cara beribadah dan keindahan Islam itu sendiri. Sering dilanda banjir sejak dibina lagi. Tempiasnya, tapak masjid tertua di Asia Tenggara hampir rebah. Lebih memburukkan keadaan apabila banjir besar melanda Kelantan pada tahun 1966. Beberapa struktur binaan mula rosak dan tidak boleh digunakan lagi. Akhirnya, terbiar usang menyembah bumi. Sedang khazanah seni bina Islam itu perlu dipelihara. Lalu, jalan selamat dipilih dengan memindahkan Masjid Kampung Laut ke Nilampuri yang terletak 20 km dari tapak asal. Usaha Persatuan Sejarah Malaysia telah memberi nafas baru kepada masjid tertua di Asia Tenggara walaupun bersandarkan seberapa boleh bahan lama diguna. Masjid ini telah dipindahkan ke Nilampuri dari tahun 68 ke tahun 1970 dibuka semula pada tahun 70. Jadi usaha memindahkan masjid ini ke Nilampuri telah dilakukan dengan begitu teliti dan ada rekod lah yang menunjukkan di mana artifak-artifak asal masjid ini telah ditempatkan. Setelah 52 tahun berlalu, cerita Masjid Kampung Laut kembali bertamu di Tumpat. Sememangnya umpama sirih pulang ke ganggang. Begitulah gembira penduduk kampung apabila diberitahu masjid yang menjadi jiwa mereka akan dibawa ke tapak asal bermula 14 September 2020. Proses membawa balik Masjid Kampung Laut lama ni ke tempat asalnya merangkumi 3 proses lah, iaitu pembukaan, perawatan dan memasang semula lah. Proses ini perlu dilakukan dengan berhati-hati agar tidak terdapat kerosakan terhadap kayu-kayu lama ini. Kayu-kayu lama ni kita bayangkan selama 400 tahun terdapat kerosakan sedikit sebanyaklah akibat cuaca dan perebutan lah. Pada dasarnya dia perlu dibuat dengan berhati tapi mengikut jangka masa tertentu. Jadi apa yang kita perlukan adalah tata cara yang moden, penggunaan kren dan juga penggunaan besi-besi yang mengikat tiang asal itu supaya tidak roboh ketika perubahan dilakukan. 100 orang tukang kayu Kelantan digunakan semasa melerai dan merekodkan komponen kayu secara berperingkat mengikut panduan yang diberikan oleh Jabatan Warisan Negara yang dipantau oleh konservator bertauliah. Selepas pelaraian, kita dapati di mana ada kerosakan, kita akan mengambil, contohnya kita ambil bahan kayu tersebut. Contohnya ada sedikit perebutan, kita akan ambil bahan perebutan tersebut daripada kayu tersebut dan dihantar kepada makmal untuk diperiksa dan keputusannya adalah seperti mana yang diperlukan. Contohnya kita perlu membuat satu kaedah mengisi balik ruang rongga yang terdapat di tiang, contohnya berbeza mengikut kerosakan kayu. Ini adalah cabaranlah sebab terdapat lebih kurang beratus-ratus
tanggam, jointing yang ada di masjid ini dan beratus-ratus kaedah yang perlu kita lakukan. So, cabarannya adalah kita untuk memastikan kayu ni dirawat secara betul agar kayu ini dapat bertahan sehingga beratus-ratus tahun lagi untuk warisan kepada anak cucu kita. Sebagai bukti sejarah perkembangan Islam di rantau Asia Tenggara. Bukan sekadar sejarah, tetapi Masjid Kampung Laut di Tumpat Kelantan adalah nilai peradaban Islam Nusantara, sebuah naskah rehlah rohani dari tanah Jawa ke tanah Melayu yang penuh dengan hikmah dan pengorbanan yang tidak didendang. Sebenarnya kebanyakan artifak di sini seperti kolah dan beduk dan mimbar ditempatkan di masjid-masjid lain di negeri Kelantan. Jadi ada rekod yang tepat dan kita pun telah memeriksa kembali dengan orang-orang imam-imam penduduk-penduduk di Masjid Kampung Laut untuk mengenal pasti dan memastikan artifak ini adalah artifak asal. Inilah berkat ajaran yang berakar. Musyawarah menjadi jalan mudah bagi mendapatkan kembali segala artifak yang dimiliki oleh Masjid Kampung Laut. Antara cabarannya ialah kita telah berhubung dengan pihak kerajaan negeri dan pihak Majlis Agama Islam Kelantan untuk berbincang dengan di tempat-tempat yang asal, yang tempat-tempat artifak ini disimpan dan telah kita gantikan dengan struktur yang barulah. Secara amnya lah saya boleh terangkan dalam perhubungan kita untuk mengembalikan artifak-artifak asal ini ke Masjid Kampung Laut. Pihak-pihak masjid yang terbabit menerima dengan tangan terbuka lah yang artifak itu akan kembali ke tempat asalnya di Kampung Laut. Segalanya telah sempurna. Sifat in situ Masjid Kampung Laut menggamit nostalgia untuk terus dipelihara sebagai tapak warisan dunia. Sekiranya Masjid Kampung Laut mendapat pengiktirafan, reka bentuk masjid akan terpelihara kerana sebarang pengubahsuaian adalah tertakluk kepada kelulusan oleh UNESCO. Lokasinya juga akan termaktub dalam peta dunia dan akan diketahui umum sebagai pusat tarikan pelancong di seluruh dunia. Ini secara tidak langsung akan melestarikan masjid ini sebagai produk pelancongan. Rehlah di masjid bukan perkara baru dalam Islam kerana dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim menceritakan bagaimana Sumamah bin Usmal yang bukan Islam ditangkap atas satu kesalahan telah ditahan di dalam masjid. 3 hari selepas itu, Sumamah memeluk agama Islam kerana terpaut dengan cara beribadah dan keindahan Islam itu sendiri. Demi Ar-Rahman yang menerangkan sifat pemurah yang Maha Esa, menarik jiwa tulus memberi Datuk Wan Arif Wan Hamzah mewakafkan sebidang tanah yang dibeli sejak 25 tahun lalu. Ikhlas memberi mengemudi nurani mencari keredaan Allah di bumi kampung Pulau Gajah, Pengkalan Cepa, Kelantan. Kemudian satu hari itu saya dengan Datuk Wan Arif, dia ada di tepi saya. Saya kata, Datuk, saya ajak tu nak suruh Datuk besarkan masjid lama tu. Kemudian dia tanya tanah siapa? Kata tanah tu tanah makna, ada orang sini lah. Kemudian dia kata kalau makna tu yang jual ikan tu, dia kata apa nama, terpayahlah biar anak-anak dia duduk. Kita buat sebuah masjid imam di dalam di kawasan ni lah. Kita buat sini lah. Dia kata saya bagi sebuah masjid yang selesa untuk beribadat. Infak yang disalurkan dalam diam sebenar menyimpan satu janji yang pasti.
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyebut, sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan membina baginya rumah di syurga. Begitulah nur yang diterjemahkan oleh pemberi wakaf melalui seni bina masjid yang cukup indah. Setiap sudut yang hidup bersama Masjid Ar-Rahman penuh dengan rasa cinta seorang hamba kepada Maha Pencipta. Walaupun tidak mendambakan seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berlumba-lumba mencari saham akhirat, tetapi syukur si pewakaf kerana roh silaturahim hadir di sini. Datuk ni, tuan punya masjid ni dia minat melancong ke seluruh dunia lah, terutama sekali negara-negara Islam. Jadi daripada situ dia fikirkan, dia ambil untuk buat tiruan kepada masjid ini. Dengan namanya Masjid Ar-Rahman, garapan seni bina 4 negara diterap masuk ke dalam setiap inci binaan. Lebih 90% hiasan ayat Quran yang dihasilkan terdiri daripada ukiran tangan pengukir dari Indonesia. Tukang yang terlibatnya ialah lebih kurang 15 orang. Semuanya diimport daripada Indonesia. Jadi 20 orang lah. Termasuk yang yang buat ayat-ayat sekali. Dan kayu-kayunya banyak diimport daripada Indonesia pun ada, daripada Ulu Kelantan, iaitu di Jeli sana. Walaupun belanjanya tidak begitu besar, tapi keadaannya indah dan selesa. Kita duduk untuk ibadat. Pembinaan masjid ini direka khas untuk pengudaraan semula jadi. Jadi dia punya tingkap dia tu boleh dibuka sampai ke atas. Jadi dengan cara tak langsung, angin daripada luar boleh masuk 100% lah. Kuantiti udara di dalam tu menjadi lebih selesa daripada biasa. 2018, Masjid Ar-Rahman mula menerima kunjungan pelancong dari dalam dan luar negara. Siapa sahaja yang datang disambut dengan tangan terbuka, tetapi dengan syarat adab rehlah dijaga. Masing-masing bebas untuk menekuni setiap arca dan hiasan mengikut kemampuan. Harapan si pemilik masjid, semoga setiap kaki yang melangkah akan membawa kebaikan apabila mereka pulang kelak. Pelancong yang bukan Islam datang, kita terima dan kita dengan cara yang baik, kita sambut dia. Kemudian kita cadang kain-kain yang boleh menutup aurat. Kalau dia nak masuk dalam masjid, dia boleh pakai kain yang untuk menutup aurat. Kalau lelaki, sesuai dengan lelaki. Dan dia benar dia gambar dan sebagainya, supaya sekurang-kurangnya orang yang mereka itu dia nak tahu jugalah bagaimana mungkin Tuhan akan turun hidayah ke dia untuk masuk Islam, tertarik dan sebagainya, begitulah. Menarik bagi saya bila mana setiap dinding itu diletakkan ayat suci Al-Quran, bahkan kalau bahasa Kelantan cakap di setiap meleh ataupun pelapis atap itu juga diterapkan seni bina Islam. Mana ada masjid yang lain yang saya pernah lawati ataupun kunjungi yang menyediakan satu seni bina yang halus sebegini, yang menceritakan bahawasanya Islam menitik beratkan walaupun sekecil-sekecil perkara. Seiring dengan ajaran Islam, Imam Cik Mud dan Imam Hassan menyantuni pengunjung dengan cara berhemah. Tetamu dilayan dengan sempurna walaupun di antara mereka ada akidah yang berbeza. Itulah adab rehlah, hormat menghormati sesama insan. Tidak perlu dipaksa tentang hal agama. Biarkan kun fayakun menentukan segalanya. Kerana adabnya, akhlak perlu dijaga semasa berada di rumah Allah. Jadi dengan seni bina ini sebenarnya menceritakan kehebatan Islam dari segi seni bina, dan yang kedua menceritakan berkenaan dengan kehebatan Islam dalam menyampaikan dakwah melalui batu bersurat, melalui tulisan-tulisan di dinding masjid dengan surah Al-Mulk dan pelbagai surah-surah Al-Quran yang lain. Ini memberikan satu gambaran bahawasanya kekuatan seni bina Islam ini sebenarnya membuatkan kekuatan ummah terbentuk.
Itulah hikmah daripada sebuah perjalanan atau rehlah pendakwah yang pernah singgah di Kampung Laut Tumpat Kelantan. Ada nota sejarah yang ditinggalkan untuk beristiqamah. Ada nilai peradaban Islam yang perlu dipertahankan. Kerana masjid adalah didirikan dengan khazanah ilmu yang mengajar manusia mencari pahala dan keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.